Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ceramah tadi derah sangat, jadi saya ambil kesempatan untuk tone down sikit masing-masing. Ya. Pada malam ini kita rafakkan rasa syukur kerana kita merayakan perpaduan pada malam ini. Jadi saya ingin tuan-tuan dan puan-puan memberikan tepukan pada malam ini untuk semua yang hadir, di atas ucapan, komitmen dan juga iltizam untuk memastikan kemenangan di Permatang Pauh ini. Tuan-tuan dan puan, sebagai orang yang sangat menghargai sentimen Permatang Pauh yang telah memulakan satu deklarasi perjuangan yang cukup tinggi, saya fikir pada malam ini kita telah dapat membuat keputusan yang paling penting dalam sejarah hidup kita, dan ambil peluang ini untuk kita sama-sama memastikan bahawa ketiga DUN ini harus kembali kepada dan memastikan kemenangan untuk perpaduan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang hari ini saya berkempen dan bertemu dengan ramai anak-anak muda yang akan pergi pada PRN kali ini. Dan dalam kempen-kempen bersama anak muda ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya sentiasa berpesan tentang nilai akhlak dan jangan mudah percaya dengan fitnah. Ya. Dan sebab itu juga pada hari ini, ya, apabila bersama dengan anak-anak, Datuk Zaidi dia cakap banyak sangat, bateri pun tak larat dah nak dengar tahan dia punya ucapan. Jadi dengan anak-anak ni, tuan-tuan perempuan, saya berpesan dengan pantun, ya, supaya mereka tidak mudah mengambil keputusan-keputusan yang akan memberikan kesan kepada negeri dan negara. Jadi dalam budaya Melayu ni, tuan-tuan perempuan, ya, sudah ada pesanan berkaitan dengan memilih pemimpin. Jadi gunakanlah pantun ini sebagai pesanan kepada rakan-rakan kita yang akan pergi mengundi untuk memastikan bahawa pilihan mereka ini akan memberikan kesan kepada negara. Tuan-tuan dan puan, ya, pantun Melayu ini cukup besar maknanya kepada saya apabila berpesan kepada anak-anak di sekolah khususnya yang akan mengundi pada tahun ini. Jadi pesanan pantun apa, tuan-tuan dan puan? Ya, jika hendak memilih tempat mandi, ya, jika mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Jika memilih pemimpin negeri, pertama elok, kedua mesti pandai. Ya, jadi pantun ini sudah mengingatkan kita, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa pemimpin ini harus elok dan pandai. Ya. Saya nak akhiri ucapan saya pada malam ini dengan berkongsi satu petikan daripada sebuah buku yang cukup syarat dengan pesanan. Buku ini bertajuk Nasihatul Muluk, pesanan kepada pemerintah, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali kepada sebuah empire yang cukup besar, iaitu Empire Seljuk. Dalam bab buku ini, tuan-tuan dan puan, diceritakan tentang bagaimana Imam Al-Ghazali mengingatkan tentang adab, akhlak dan integriti pemimpin. Apa yang diucapkan oleh pemimpin mesti sampai kepada akar rumput, kepada rakyat, dan harus dibicarakan oleh rakyat. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan peringatan tentang 3 zaman pemimpin. Pertama, zaman Al-Walid, ya. Al-Walid ni, tuan-tuan dan puan, mencintai bangunan, ya. Dia ada restoran, dia ada hotel, ya. Dia cukup suka binaan-binaan yang tinggi. Jadi rakyat semua, bukan kata Tok Zaidi ada restoran, ada hotel. Tak, bukan kata dekat Datuk. Tapi maknanya rakyat bercakap tentang binaan-binaan, ya. Malam ni tak boleh mengata orang, ya. Kena peringat diri sendiri, kena peringat semua orang, ya. Sebab apa? Sebab pemimpinnya sangat suka dengan skyscrapers, building yang tinggi-tinggi. Jadi rakyatnya bercakap, rumah hang banyak tinggi banyak mana, ya? Lift tinggi mana, ya? Swimming pool besar mana? Sebab pemimpinnya sangat suka dengan binaan-binaan.
Datang zaman kedua, tuan-tuan dan puan, zaman Sulaiman. Sulaiman ini sangat mencintai makanan. Jadi rakyat yang bercakap tentang makanan setiap hari. Hari ini pasembok, esok nasi kandak, lusa khairul aming, dan tulat bercakap tentang nasi kerabu, nasi ulam dan sebagainya. Kerana pemimpinnya sangat suka dengan makanan. Sampai zaman ketiga adalah zaman Umar Abdul Aziz. Ya, zaman ini semua orang bercakap tentang kebaikan. Ya, kerana pemimpinnya sangat mencintai kebaikan dan khidmat kebaktian kepada rakyat. Jadi bicara rakyatnya adalah bicara tentang berapa banyak puasa sunat, berapa banyak semayang malam dan sebagainya. Ya, jadi sambil-sambil tu jangan lupa malam ni bangun untuk solat hajat, mendoakan kekuatan kepada calon-calon kita, jentera-jentera kita, dan mendoakan agar kita dipelihara daripada fitnah. Pengajarannya apa, tuan-tuan dan puan, daripada kisah ini? Pengajarannya adalah apa yang dibicarakan oleh pemimpin ini akan turut dibicarakan oleh rakyat. Jadi sebab itu pemimpin ini mesti berhati-hati dalam perkataan, sebut, ya, dan juga apa yang hendak disampaikan kepada rakyat. Sebab itu penting akhlak adab dalam pilihan raya ini kena jaga. Saya tahu semua orang akan bersemangat dalam pilihan raya, semua orang cepat naik angin pilihan raya ni, tapi kena sabar dan kena banyak-banyak ingat bahawa apa yang kita sebut ini akan memberikan kesan. Tuan-tuan dan puan, saya adalah mangsa fitnah yang paling besar menuju pilihan raya ini. Ya. Satu, saman. Yang kedua, baru sahaja kita dapat, ya, bahawa fitnah yang telah disebarkan oleh sebuah negeri terhadap isu-isu yang terkait rapat dengan pendidikan. Ini juga kita tidak akan kompromi. Ya. Bagaimana, ya, orang yang sering mewar-warkan dan menyebut serta bertakbir setiap kali habis ucapan mampu buat fitnah yang sebegitu besar. Ya. Sebagaimana peringatan dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Jadi kena ingat, kena sentiasa peringatkan, jaga mulut, jaga adab dan jaga akhlak kita. Jangan samakan, ya, kempen kita dengan kempen mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan jadi low class dengan fitnah orang, dengan memburukkan orang, dengan mencerca orang dan menghina orang. Kita, kerajaan Madani ni, ya, kita ini above, ya. Level kita lain. Kita tak pergi kepada perbincangan-perbincangan mencemooh dan mengkritik orang. Kita pergi kepada idea-idea untuk memastikan negara ini terus maju. Sebab itu kita konsisten menyebut tentang pembangunan bajet terbesar oleh Kementerian Pendidikan. Saya tak ada masalah orang nak panggil saya Menteri Tandas, Datuk. Tak ada masalah. Ya, sebab kita tahu macam mana Datuk sebut tadi, semuanya bermula dengan isu-isu dan nilai. Kita nak pertahankan nilai itu. Ya. Kemudian kita dah turunkan peruntukan, ya, 650 juta untuk tandas seluruh negara. Tak ada masalah. Kita baiki sekolah daif. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dashboard sekolah daif yang KPM telah sediakan untuk menilai sendiri di mana proses-proses itu sedang berlaku untuk memastikan anak-anak kita selesa ke sekolah. Kita juga sudah peruntukkan dan turunkan 20 juta kepada semua sekolah untuk peruntukan gotong royong, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi ini bermakna kita tidak pernah, ya, dalam soal memastikan sekolah ini kita jaga dengan sungguh-sungguh. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya, ya, apa yang kita nak sebut di sini, apa yang disebut dilakukan oleh pemimpin kena sampai kepada rakyat. Apa yang dilakukan oleh kerajaan Madani hari ini mesti sampai kepada rakyat. Dan sepanjang kempen inilah, ya, ada ruang untuk sama-sama kita pastikan bahawa isu-isu ini sampai kepada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak akhiri pada malam ini dengan sebuah pantun perjuangan. Pantun ini memang sentiasa akan diulang setiap kali
kita akan berperang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan, apa guna pergi ke bendang jika tidak bertanam padi? Apa guna keris disandang jika tidak berani mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.